yang terakhir ni tuan-tuan ya. Pasal dia bergerak, kamera pun ikutlah ya. Jadi saya kena duduk sebelah dia sekejap ya supaya orang nampak saya lah tuan-tuan. Kalau tak saya di belakang tabir saja. Baik. Kita bawakan pembentang kita ni daripada Johor kita terbang ke bumi Kenyalang tuan-tuan ya. Bersama kita ialah Dr. Ling Song Kai. Betul ya? Beliau merupakan pelongparah di unit sekolah jenis khas di sektor pengurusan sekolah JPN Sarawak. Ya. Jadi pada petang ini beliau akan menyampaikan persepsi sekolah tentang latihan modul TS25 secara delima di Sarawak. Dengan hormat dipersilakan. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin untuk Seminar Nasional ke-29 dan juga moderator. Okey, jadi saya ialah penerus penggerak daripada unit sekolah jenis khas sektor pengurusan sekolah JPN Sarawak dan saya memang kali ini memang bersyukur saya datang ke sini lepas 2 tahun MCO. Ini ialah kali pertama kita berjumpa. Jadi tajuk pembincangan saya hari ini ialah tentang tajuk besar ialah program transformasi sekolah 2025 TS25. Persepsi sekolah tentang latihan modul program TS25 secara delima. Okey, delima ialah satu aplikasi dalam atas talian iaitu Digital Educational Learning Initiative Malaysia di Sarawak, di negeri Sarawak. Okey, sedikit pengenalan. Okey, ini merupakan satu program TS25 yang merupakan satu usaha KPM kerajaan untuk memantapkan keberjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Jadi sekolah berkualiti dan keberjadian murid adalah dua keberhasilan yang paling utama dalam program TS25. Dan program TS25 itu merupakan satu kerja KPM yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 dan hingga 2025. Okey, dan sini ialah maklumat PPPN 2013 hingga 2025. Di segi tiga ini dia memang ada dokumen standard dan dia mesti melalui pedagogi, pembelajaran dan akhir dan pentafsiran. Perlu satu pembelajaran yang bermakna. Okey, inilah kita akan akhirnya menghasilkan persekitaran pengajaran yang bermakna seperti yang telah dikatakan oleh Datuk Yang YB Menteri Kanan pagi tadi. Okey, inilah maklumat TS25. Okey, TS25 dia mempunyai 4 KRA, Key Result Area yang utama, iaitu kepimpinan yang berkualiti. Satu, jadi sekolah dia mesti mempunyai pemimpin yang berkualiti sebab pemimpin merupakan nadi kepada sesebuah sekolah. Okey, dan dua, dia mesti ada guru yang kompeten, guru yang kompeten. Dan yang ketiga, dia mesti ada komitmen PIBG ataupun PIBKS yang padu. Dan yang keempat, dia mesti mempunyai persekitaran pembelajaran yang mengelokan. Iaitu dia murid mesti belajar dengan seronok dalam program TS25. Okey, ini juga dia yang biasa ni kita tengok. Saya tambah tadi sekolah tadi ibu ada logo TS25 betul. Sekolah tadi ibu asal daripada sekolah kohort 4 bukan? Betul tak? Kohort 4. Okey. Jadi ini merupakan satu kitaran iaitu kita mesti mempunyai pemimpin yang berkesan dan guru yang berkualiti. Lalu kita dapat menghasilkan elemen keberjadian murid dan sekolah berkualiti seperti dalam PPPM 2013 hingga 2025. Okey, sekarang terangkan sikit tentang dia TS25 dia punya kuasa. Okey, sebenarnya TS25 dia mula pada tahun 2015 di bawah Majlis Ekonomi Bilangan 2. Memang KPM luluskan program sekolah transformasi. Masa itu ya PST dan dia dengan kos sebenarnya 13 juta. Dan lepas itu sampai 7 April 2017, sampailah mesyuarat Majlis Ekonomi Bilangan 14. Masa itu dia perlulah tukar nama
daripada prestasi kepada TS 25 pada tahun 2017. Lalu ada logo TS 25. Dulu ya prestasi yang dalam bahasa Inggeris. Ya. Okey, sekarang masuk objektif kajian. Jadi objektif kajian saya ada dua. Yang satu ialah untuk mengenal pasti persepsi penggunaan latihan atas talian delima untuk tujuan latihan dan kalangan sekolah TS 25 di negeri Sarawak. Dan yang kedua untuk mengkaji apakah masalah yang dihadapi untuk penambahbaikan penggunaan delima di sekolah. Sebab kita memang menggunakan delima sebab 2 tahun COVID ini memang jarang kita untuk bersemuka. Jadi kita mesti memikir alternatif lain seperti atas talian. Dulu kita pakai 2 tahun lepas kita pakai aplikasi psikologi. Lepas itu kita pasang pakai delima. Okey, sini merupakan satu tinjauan literasi ya. Okey, jadi satu aplikasi dia mesti melihat kepada keboleh senang gunakan. Dia user friendly, dia mesti tengok satu aplikasi itu memang dia senang digunakan. Seperti dalam model TAM. Okey, teknologi penerimaan. Okey, yang diadakan pada 1991 oleh Davis 1968. Jadi ini merupakan satu strategi literasi tentang penggunaan alatan atas talian yang begitu penting sekali yang kita mesti gunakan pada lepas negara kita dilanda dengan COVID-19. Kita susah mau bersemuka, jadi kita kena fikir alternatif lain, iaitu supaya tidak ada definisi pembelajaran di kalangan murid. Pada tahun lepas, iaitu 2 tahun masa MCO. Ini merupakan strategi tentang metodologi kajian. Jadi kajian ini berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Jadi kita telah menggunakan Google Form. Item soal sedikit melibatkan responden sebanyak 1,039 daripada keseluruhan populasi iaitu seramai 1,654. Itu dia lebih kurang mewakili semua sekolah di negeri Sarawak, iaitu lebih kurang 63% populasi kajian. Okey, sedikit tentang bilangan sekolah TS di negeri Sarawak. Okey, negeri Sarawak mula kohort 1 2016 dengan 10 buah sekolah saja. Jadi sampai kohort 2 dia masih sama 10 buah sekolah, dan kohort 3 dia 43 buah sekolah, kohort 4 dia tambah kepada 54 buah sekolah, dan kohort 5 263 buah sekolah, dan kohort 6 500. Dan tahun ini dia akan tambah lagi kepada 403 buah sekolah. Jadi sampai tahun ini jumlah sekolah di negeri Sarawak yang telah dijadikan sekolah TS ialah 1,293. Lebih kurang 90% sekolah sudah jadi sekolah TS 25. Okey, sedikit tentang latihan yang bersuara. Okey, yang secara atas talian. Kita memang ada modul 1. Ini memang kita gunakan delima. Kita ada modul 1, modul 2 iaitu untuk pendamping, iaitu pembimbing dan juga PK penolong kanan. Okey, modul 3 iaitu menerajui pembelajaran, dan modul 4 persekitaran pembelajaran profesional adalah untuk pedagogi dan guru. Ialah penilaian dan refleksi ya. Iaitu dia merupakan satu rumusan daripada modul 1 hingga modul 4. Jadi modul 5 ialah dia punya rumusan dan penilaian. Okey, jadi tahun kedua kita akan masuk ke latihan modul 6. Modul 6 kemahiran melalui rekat bentuk iaitu KMR. Modul 7 Digital Tools and Resources iaitu tentang ICT. Dan modul 8 iaitu Redesigning Student Learning Experience, iaitu tentang PPT ya. Okey, murid. Okey, yang modul 9 ialah tentang
untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, modul 9 dia ialah satu modul elektif tambahan. Modul 9 dan modul 10. Okey. Jadi modul 9 dan modul 10 ialah bahasa Inggeris dan STEM. STEM, Science, Technology, Engineering dan Mathematics. Okey. Jadi semua yang tadi Datuk YB Menteri kadang cakap semua dia ada dalam modul TS5. Dia memang semua, dia memerlukan satu program yang telah menjadi satu latihan yang sistematik untuk PGP menjadikan sebuah sekolah yang berkualiti dan keberlanjutan murid. Okey, ini adalah sedikit tentang pelanggar terlima yang kita boleh gunakan. Okey, ini adalah sedikit tentang pelaksanaan modul. Kita selain dalam modul kita juga adakan latihan bimbingan oleh rakan elit kita ataupun master trainer rakan elit secara individu ataupun kelompok. Jadi sokongan bimbingan adalah sebanyak 3 kali setahun. Kita akan adakan 3 kali setahun. Okey, ini merupakan analisis kajian saya itu 1039 responden dan kebanyakan adalah daripada PK dan PGB ya. Okey, ini adalah lembusan. Okey, soalan 1 hingga soalan 7. Jadi lebih kurang 74% daripada PGB ataupun PK rasa latihan modul dan kajian adalah mereka dapat menjalankan latihan dalam modul. Mereka yakin dapat menjalankan latihan modul. Itu 74%. Okey, yang kedua, okey, mereka dapat menjalankan tugas dan tugasan dengan penuh, iaitu sebanyak 73%, dan mereka dapat berbincang dengan PGB dan PK tentang bimbingan menjawab soalan tugas dan tugasan, iaitu 89%, dan peserta latihan memang faham video dalam akademia 77%, dan soalan kelima, saya dapat berkongsi ilmu pengetahuan, iaitu PGB dapat menjalankan laptop ataupun PLC sama dengan guru-gurunya, iaitu 74%, dan PGB berpuas hati dengan bimbingan rakan elit, iaitu 82%. Ini merupakan satu kajian tinjauan untuk kita buat, kita mesti menilai masa COVID macam mana keberkesanan program TS25 yang dijalankan. Okey, ada lagi sedikit soalan 7, iaitu latihan modul itu dapat membantu saya merealisasikan program TS25 itu sebanyak 86%. Dan soalan 8 dan soalan 9 ialah satu inisiatif JPN yang kita adakan program sesi santai, iaitu helpdesk bersama dengan pihak sekolah yang mempunyai masalah tentang TS25. Jadi kita akan buka Google Meet, ada helpdesk pada setiap hari Jumaat petang. Hari Jumaat petang pukul 2 hingga 2.30 hingga pukul 4 untuk sesama yang mempunyai masalah boleh masuk dan kita akan cuba menolong mereka selesaikan masalah dalam sesi santai TS25, iaitu 86%, dan PGB memang yakin recap modul itu dapat membantu mereka, iaitu 82.8%. Okey, sekarang kita sampai ke yang bahagian yang kedua, iaitu soalan bersutur, soalan terbuka. Sebenarnya dalam masa COVID, apakah masalah yang dihadapi? Apakah masalah yang dihadapi oleh PGB dan PK di negeri Sarawak? Iaitu mereka rasa masa terhad. Okey, sebab masa itu ramai guru-guru menjalankan PDPR, jadi mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjalankan latihan. Yang kedua, pencapaian internet. Sebab di negeri Sarawak, dia kawasan besar dan dia mempunyai P1 dan P2, jadi atas setengah kawasan seperti Kapit, mereka memang susah nak mencapai internet dan mereka rasa kurang berkesan. Bersemuka mereka rasa lebih berkesan, dan juga masalah kewangan. Masalah kewangan, jadi mereka memerlukan masalah duit seperti OS ataupun wallet untuk berkembangkan sekolah, dan mereka memerlukan bimbingan spesifik seperti dari segi pintas ataupun OP, PM,
Dan ada setengah PGP yang kurang celik ICT. Jadi mereka memerlukan lebih banyak masa untuk mengeksploitasi macam mana penggunaan ICT. Dan cadangan penambahbaikan di sini, saya ada sini, sedangkan cadangan penambahbaikan iaitu bimbingan dan latihan RE ya, lebih berfokus. Okey. Jadi kita dilaksanakan secara bersemuka dan kita cuba membekalkan senarai nota lengkap dalam bentuk hard copy ya, hard copy kepada PGP supaya mereka lebih senang, terutamanya kepada mereka yang berada di kawasan pedalaman. Dan kita juga sediakan video yang lebih lengkap seperti YouTube. YouTube kita boleh membeli latihan. Okey. Juga mereka minta membeli latihan data internet yang percuma dan masa yang cukup. Itu masa cuti sekolah dan kumpulan kecil. Okey. Okey, sedikit lagi. Okey. Okey, kesimpulan iaitu kajian ini memang merupakan kita memang memerlukan lebih kurang semua populasi ya, populasi. Jadi kita harap kajian ini dapat memberi satu permulaan kepada program TS15 supaya program TS15 dapat direalisasikan pada tahun 2025. Dan jadi penggerak program TS15 merupakan satu usaha ke arah melahirkan modul insan unggul melalui 4 KRA ya. Itu supaya mereka dapat bersaing di pasaran antara bangsa. Jadi ini saja pembincangan saya hari ini. Saya rasa sudah lebih sikit masa. Okey. Baik, terima kasih Dr. Ling ya. Jadi tuan-tuan dan puan begitu tadi ya. Persepsi sekolah tentang latihan modul TS25 cara dialima di Sarawak. Okey, kita buka untuk apa dia kalau ada data tu orang tampin dia akan tanyalah tuan-tuan. Ya. Okey, silakan. Sekali lagi saya Raja Azhar daripada PPD Tampin. Saya tertarik dengan tajuk ini sebab saya adalah RE. SIP adalah rakan elit ya. Okey, pertama saya sebenarnya tadi nak dapatkan satu maklumat sebab tajuk berkaitan dengan persepsi tadi itu. Saya nak melihat tentang persepsi. Tapi sebab Raja ini tadi, nanti mungkin lain kali doktor boleh jadikan dalam bentuk chart dan sebagainya. Saya kat sini pun tak nampak tadi tu dapatan dia. Ya, dalam dapatan data atau paparan yang boleh kita menginterpretasikan. Ya, saya tak clear. Okey, tapi soalan saya berkaitan dengan persepsi juga. Kami, RE, sebagian besar sini adalah RE, melihat seolah-olah modul yang ada dalam TS25 ini adalah satu bentuk tugasan pada pihak sekolah ialah untuk menyiapkan tugas daripada owner projek ini. Contohnya apa? Kami sekarang ni dah ada 10 modul kot. 10 modul yang kami perlu buat. Jadi sekolah jadi seolah-olah jadi satu tugas yang berat. Tugas sekolah ialah untuk menyiapkan assignment ini. Dia seolah-olah TS25 ini fokus kita bukan lagi kepada outcome, bukan pada output, tetapi pada proses. Tetapi dalam matlamat besar yang Tuan Doktor tunjukkan tadi, dia pergi kepada kemenjadian. Kita kurang bercerita tentang kemenjadian dalam TS25. Setakat mana kejayaan TS25 ini telah memberi kesan dalam salah satu daripada 3 kemenjadian, walaupun tak jadi 3-3-nya tu, memberi impak kepada kita. Jadi saya yang rapat dengan sekolah, tahun ini rasa terbeban lagi tahun lepas. Bila salah satu daripada rakan elit kami yang sebelum ini IAB adalah terletak dalam MT, tapi IAB tak terlibat lagi. Kemudian kami terlibat 2 pihak. Kami PPD sama dengan IPG. Kemudian IPG pula tahun lepas mula mengundur diri. Tinggallah kami. Dalam konteks ada 10 modul sekolah yang panggil banyak. Jadi kami lihat persepsi itu bukan hanya ada kat sekolah, tapi kami melihat persepsi itu sama juga. Kami seolah-olah melihat bahawa modul ini adalah satu tugasan yang kalau kita tengok dia real apa yang berlaku di sekolah, yang isi itu adalah cikgu-cikgu biasa bagi pihak guru besar, pengetua dan sebagainya. Pandangan saya tuan, saya rapat dekat dengan sekolah. Terima kasih. Baik, itu pandangan daripada PPD Tampin ya. Doktor nak respon ke?
Okey, terima kasih atas soalan. Jadi memang kita tahu memang latihan memang kita tinggal bilangan sekolah yang banyak dan rakyat elit yang sedikit, bilangan yang sedikit. Jadi memang jadi satu beban untuk rakyat elit. Jadi tahun lepas kita telah memasukkan kuis yang tugasan itu. Jadi mereka hanya perlu berbincang dengan RE tentang latihan dan tugasan itu. Jadi mereka tidak payah lagi submit melalui akaun terima. Jadi mereka hanya perlu berbincang dengan rakyat elit mereka secara dalam WhatsApp ataupun email. Jadi mereka tidak lagi perlu menghantar kepada dalam macam turn in, tidak payah turn in lagi dalam terima itu. Jadi ini dapat mengurangkan beban rakyat elit. Okey, ini merupakan satu cara kita untuk mengurangkan beban rakyat elit. Dan latihan ini juga penting sebab dia bukan satu wajib, dia sebagai satu panduan untuk pengetua guru besar untuk menjalankan latihan, supaya mereka dapat satu gambaran macam mana mau mengurus sebuah sekolah yang berkualiti dan yang cemerlang seperti yang telah diimpiankan oleh yang YB itu yang nak jadi sebuah sekolah yang sejahtera pada pagi ini. Jadi inilah jawapan saya. Jadi kita sekarang pakai terima pun kita dapat menjimatkan kos. Kalau bersebuka kita memang banyak pakai duit. Jadi kalau online memang kita dapat menjimatkan kos dengan bilangan sekolah TS yang semakin menambah. Baik, okey, terima kasih. Right on time Dr. Ling. Tamat saja kita dah loceng dibunyikan, jadi kita tamatlah ya. Terima kasih doktor atas pembentangan tadi ya.